Untuk edisi khas ini, kita akan membincangkan dan menyangkal jenis-jenis salah tanggapan mengenai pelaksanaan pentadsiran bilik darjah. Dalam perbincangan ini, Cikgu Sofia, Cikgu Anusra dan Cikgu Mimi akan memperbetulkan jenis-jenis salah tanggapan tersebut agar ia dapat memanfaatkan para guru dalam melaksanakan pentadsiran bilik darjah. Okey, baik. Apabila kita bercakap berkenaan salah tanggapan dalam pelaksanaan PBD di Malaysia ni, memang saya rasa terlalu banyaklah yang telah tersebar. Sebab kalau kita baca pun lah kan, kalau siapa-siapa yang berada di social media, kita boleh lihat yang ada, boleh saya katakan ramailah guru yang berasa resistant terhadap pelaksanaan PBD. Sebab kita sudah berdekad-dekad terbiasa dengan exam oriented system. Jadi apabila kita melaksanakan sesuatu yang lari daripada konsep sistem berpaksikan peperiksaan, maka tidak hairanlah wujudnya pelbagai tanggapan yang boleh saya katakan salah dan juga naratif-naratif yang negatif berkenaan PBD. Dan sebagai guru bahasa Inggeris, saya nampak sangat banyaklah tanggapan ni juga dalam khususnya untuk subjek bahasa Inggeris. Sebagai contohnya adalah berkenaan TP6. Bila kita sebut pasal TP6 ni, mereka ni sebab kita masih dalam minda sistem berpaksikan peperiksaan kan. Jadi ada yang menganggapkan TP6 ni macam level-level A+ lah. Jadi diorang tak terfikir pun untuk teliti semula di SKP ke panduan manual PBD tu untuk fahami makna sebenar di sebalik TP6. Dan saya rasa benda ini teraplikasi juga untuk mana-mana subjek. Sebagai contoh, baru-baru ni ada seseorang yang yang buka topik berkenaan TP6 di social media. Seseorang pengaruh, saya rasa tak perlu sebutkan nama, dan saya lihat di ruangan komen tu, saya rasa sedikit berduka cita lah dari sudut di mana ramai saya lihat ramai guru yang beranggapan TP6 ni, ada yang komennya TP6 ni hanya untuk yang sempurna saja. Ada yang kata TP6 ni mustahil, hanya cikgu sahaja yang boleh dapat TP6. Ada yang kata TP6 ni kena mengajar level cikgu. Kalau tak mengajar level cikgu, tak boleh dapat TP6. Saya tak adalah salahkan guru sebab saya faham PBD ni masih orang kata dalam fasa penyesuaian kan. Tetapi apabila melihat benda tu berluasa, saya rasa ia sesuatu yang merisaukan lah. Sebagai contoh saya nak jawab lah, dan hasil daripada komen-komen cikgu tu, saya ada menulis satu post di Facebook saya untuk melawanlah tanggapan-tanggapan itu. Dan ternyata ia tidak benar. Sebagai contoh apabila kita bercakap tentang level cikgu, sebab selalunya kalau kita tengok deskriptor TP5 dengan TP6, bezanya TP5 dengan TP6 ni adalah kalau TP6 dalam bahasa Inggeris, untuk bahasa Inggeris dia tulis able to guide others, can be a guidance to others, macam tu. Boleh membimbing yang lain. Tapi bila kita sebut boleh membimbing yang lain, nama pembimbing, kita taklah kita nak tunggu murid tu boleh bimbing macam mananya dia boleh bimbing, macam mana cikgu bimbing murid. Sudah nama pun jangan murid, kita punya expectation haruslah dia boleh bimbing sebagaimana tahap murid. Kan, sebab ada yang rasa macam kena level cikgu, kalau nak level cikgu kan baik murid je yang ambil orang kata degree perguruan tu. Tak, kalau kita cakap pasal membimbing ni maksudnya level dia. Dan bila bercakap pasal bimbing ni juga, haruslah cikgu tu menyediakan ruang dan peluang untuk murid membimbing yang lain. Maksud saya, kadang-kadang cikgu ni dia beranggapan TP6 ni untuk murid bimbing yang lain. Jadi dia menunggu murid angkat tangan, cikgu saya nak bimbing kawan saya. Tidak, sebab murid sudah tahu pun, kita tahu diorang ni, diorang nak offer diri membimbing yang lain tu, mungkinlah mereka berasa segan atau takut, atau mungkin tak biasa pun dengan dinamik yang sebegitu dalam kelas kan. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai cikgu, kita kena cipta ruang tu. Maksudnya kalau kita lihat ada murid kita yang sudah
mahir ataupun sudah siapkan kerja dia dengan baik, kita cakap boleh tak awak tolong bimbing rakanku, ataupun awak buatkan satu lesson plan yang memang sememangnya dalam komponen lesson plan tu ada sesi bimbingan. You pair up yang berkebolehan lebih dengan mereka yang kurang berkebolehan. Pair them up supaya mereka boleh membimbing the other kan. So itu sebagai contohnya bila kita ambil tafsiran guidance to others. Lagi satu bila orang cakap kena level ni kena fahaman level cikgu. Ni saya nak komen dari sudut khususnya dalam konteks bahasa Inggeris. Sebab ada yang tulis tu kan, dia kata kena level native speaker. Saya baca tu saya sangat terkejut. Sebab kalau kita tengok balik macam mana pelaksanaan CFR, memang dia dah nyatakan expectation CFR level bagi setiap tahun tu apa. Kalau untuk contoh saya cakap untuk tahun 1 CFR level yang expected adalah A1 low. Tahun 2 CFR A1 mid. Tahun 3 CFR A1 high. Tahun 4 A2 low. Tahun 5 A2 mid. Tahun 6 A2 high. Kalau native speaker levelnya adalah C2. Jadi di mana boleh timbulnya tanggapan bahawa murid kena cakap level native speaker dahulu baru layak TP6. So jadi benda tu memang pada saya kalau kita tidak betulkan fahaman tu, ia adalah satu bentuk penganiayaan kepada murid lah, sebab ada murid kita yang memang kita tahu kalau setakat level A1 A2 dia memang layak dah. Bila dia layak level A1 A2, dia dah boleh dah capai level A1 A2. Dan kalau cikgu-cikgu teliti pun level A1 A2 ni tara mana memang sebenarnya sangat basic. Kalau cikgu familiar dengan namanya benda tu vocabulary profile, EVP namanya, frasa-frasa yang dikategorikan bawah A1 dengan A2 ni sangat basic, very simple. So kebanyakan murid kita sebenarnya are capable of getting TP6. Jadi kena fahamkan kat situ level. Cikgu Sofia, sorry to interrupt you. I have a question. Sebab saya bukan guru BI kan. So, I was wondering why berlaku salah tanggapan di antara teachers of saying that macam not teachers lah, maybe public ataupun parents cakap yang ada C2 macam nak level native speaker tu baru dia layak untuk diberikan TP6 tu. This is the part that I'm confused. Di mana munculnya confusion tu? Okay, baik. Okay, I think that's a good question. Saya rasa macam mana boleh timbulnya tanggapannya, sebab dulu zaman UPSR dulu kita tak buat level CFR ni. Kan kita saya ingat lagi waktu zaman UPSR dulu memang kalau murid yang skor dalam peperiksaan tu murid yang memang fasih betul bahasa Inggeris baru boleh dapat A. Jadi kita terbawa lagi minda tu murid-murid yang fasih baru boleh dapat A, kita fikir yang kena fasih gila-gila dulu baru boleh dapat TP6. Saya rasa itu antara puncanya jugalah terbawa-bawa. Kedua, mungkin tidak membaca dokumen-dokumen yang berkaitan CFR. Saya rasa dalam DSKP pun memang sebut berkenaan CFR level tu, tapi sebab orang kata DSKP tu tebal, so mungkinlah ada yang tidak meletakkan effort untuk hadam betul-betul dokumen tu kan. Tapi sebenarnya perlu baca setiap muka surat tu supaya kita tidak terlepas apa-apa. Kalau kita rasa macam ya betul. Kalau kata rasa kan nak menghadam satu tu terlalu berat, cikgu-cikgu dalam panitia tu kita boleh pecahkan. For example, dokumen tu berapa tebal sebagai KP ke, atau anda kalau bukan KP pun anda minta KP, kita bedah, kita buatlah satu orang kata PLC bedah di SKP. Yang ni dari sini ambil muka surat ni dari sini ambil muka surat ni dari sini ambil muka surat ni. Kalau rasa macam nak hadam seorang tu terlalu berat, okay? Jadi itu I think that's one of the reasons why we had the salah faham lah kenapa boleh fikir situ baru layak dapat TP6 kan? Make sense lah. Saya rasa sebab terbawa lagi daripada fahaman zaman UPSR dulu. Sebab zaman UPSR dulu kalau contohnya untuk section C kan, kita nak murid boleh letak idioms, boleh letak similes, boleh letak proverbs. Kita nak murid guna like some sort of complex vocabulary. That is the expectation
during UPSR, zaman UPSR dulu. But now we have converted to CFR, the expectation is different. Kita dah more realistic to the students level sebenarnya. Ada yang fikir sebab kita pakai CFR, sebab benda tu adalah orang kata framework daripada luar negara, ada yang rasa macam this is more complicated. No, actually it is more suited to students level right now. Kalau kita betul-betul menghayati CFR ni, saya rasa kalau cikgu betul-betul menghayati CFR ni mesti boleh terimanya dengan baik. Sebab dia lagi menyantuni tahap murid yang sebenar. Kalau zaman dulu, saya ingat zaman UPSR dulu, kalau murid tu tak boleh nak bagi kompleks vocabulary, tak tahu simile, tak tahu proverb, tak boleh, susah nak dapat orang kata A dalam UPSR tu. Tapi not anymore. Sekarang ni dah more realistic. And in fact, kalau sekarang ni similes, proverbs, idioms tu, semua tu adalah situ sekarang ni. Maksudnya sekarang ni zaman dulu, zaman UPSR dulu, we were teaching perkara-perkara yang level situ kepada murid kita. So I think that is one of the main reasons as to why there is like orang kata a mismatch of understanding between the expectations then and now. So itu inilah antara benda yang jadi. Kalau sebenarnya lagi satu, bila kita tengok TP6 ni sebenarnya more realistic to students level, you do not have to like, I'm just going to give TP6 till the end of the year. Kita nak tunggu hujung tahun baru boleh bagi TP6 sebab takut nanti tak nampak progresnya kan. Tak, kalau murid sememangnya dari awal sudah layak TP6, you can give TP6 even in the beginning. You don't have to be afraid to give TP6 sebab ada yang macam takutlah, dia takut kena question dengan pegawai ke mana-mana kan. Kenapa bagi TP6 awal sangat? There's no problem. Dan kalau kita risau, kalau kita bagi TP6 too early in the year, murid akan rasa demotivated. PBD is not the only way to motivate students in matters of their progress. Kita jangan berfikiran macam level zaman sistem paksikan peperiksaan dulu. Kita jangan fikir macam tu. Kalau zaman dulu, murid dapat A, dia akan rasa puas, dia akan rasa sambil lewa. No. Sekarang ni, bila dah zaman PBD ni, sebab pelaksanaan dia kan secara holistik. So, you can tell kids, like for example, for TP6 tu, for English, there are 4 skills that they have to, there are 4 skills that they have to, try to strive for TP6, listening, speaking, reading and writing. And so for the beginning of year, maybe it's just their reading, that's TP6, then they have to strive for TP6 for other skills. Or if they are capable of getting TP6, all of it, even in the beginning of the year, there are other aspects of their learning that you can still ask them to improve on. Sebab PBD ni bukan semata-mata benda yang dekat skill tu saja. Kalau kita tengok balik manual tu, sahsiah murid ke apa, pun boleh kita masukkan dalam PBD. Sebab PBD ni holistic. It is supposed to take into account every aspect of the kid. Dia punya akhlak ke, dia punya, bila akhlak pun sahsiah, dia lah sahsiah. Dia nilai murni dia, sikap kerjasama dia. Cuma benda tu, jangan kita campurkan dalam TP. Benda tu sekejap lagi saya akan ulas juga. So meaning, kalau kan satu benda yang saya tengok cikgu-cikgu kadang tak buat, dan saya fahamlah kesukarannya kenapa nak buat, adalah because bahagian ulasan tu macam optional kan. Cikgu-cikgu tak letak apa-apa ulasan kat situ. Sebenarnya, the ulasan part dalam PBD tu adalah satu komponen yang sangat penting. Kalau saya tengok hari tu saya ambil masa lah nak hadam betul-betul manual PBD tu kan. Dia cakap tau, yang bahagian ulasan tu kat situlah kita nyatakan, is this kid someone who's very contributive in class, very participative, is a good listener, is a good team player, is a good leader. Kat situ yang kita nak komen. Sebab itulah konsep PBD. It's not just their academic capabilities. It's more than that. Itu satu lagi salah tanggapan. Sebab pada saya, if kita cuma ambil PBD dekat bahagian akademik je, maka we are just doing like a different form of exam saja. Maksudnya kalau exam dulu A, B, C, sekarang ni 6, 5, 4. So what's the difference in that? The reason kita buat PBD in the first place is so that when students come to school, dia datang sekolah, dia rasakan kebolehan kepelbagaian dia tu
kebolehpelbagaian dia tu dalam pelbagai benda tu diraikan. Maksudnya kebolehan akademik dia boleh diraih, personality dia boleh diraih, soft skill dia boleh diraih. Benda tu sebenarnya kita kena raikan sekali. Cuma Nak tambah sikit Cikgu ya Sofia. betul-betul. Ya. Macam yang Sofia kata tu lah kan dekat PBD tu ada ulasan. Kalau Ya. sebelum ni kalau exam, ulasan hanya satu je kan. Cikgu Ya, kelas betul. sahaja yang bagi. So cikgu kelas Ya. pun macam nak tahu semua subjek, betul tak? Exactly, So betul. sekarang PBD, cikgu subjek akan bagi ulasan pada setiap subjek dia. Exactly, Dari betul. itulah kita nampak sebenarnya PBD tu sangat cantik lah. Betul-betul. I agree lah actually. Betul Cikgu Bim. Bila Cikgu Bim cakap ni, betul. Zaman exam dulu, yang beri ulasan memang guru kelas je. Takkan guru kelas nak bagi, nak memberi ulasan bagi semua pihak kan? Jadi tahu semua kan. Jadi Dia kalau mesti bagi PBD ulasan berdasarkan subjek dia. betul. Sebenarnya. Kalau PBD sekarang ni semua guru subjek boleh beri ulasan untuk setiap murid dia. Tapi saya faham lah kalau ada yang kata alah tapi saya mengajar sampai 300 murid. Mana yang kita rasa mampu kita ulas, kita ulas. I'm not saying that it's compulsory, tapi it would be a very very beautiful interpretation of PBD if you are capable of commenting something other than the academic abilities. Mesti saya rasa kalau ibu bapa pun bacalah slip PBD tu kan, dia kata fahamlah kenapalah PBD ni kena begini. Mesti dia akan, itu pun satu orang kata kaedah kita nak mencetuskan rasa positif terhadap PBD ni. Sebab sekarang ni bila kita cuma buat like a different version of zaman peperiksaan dulu kan, itu yang orang rasa keliru, what's the point kan. Sebab itulah kita kena ni lah cuba raikan dan hidupkan makna sebenar PBD. So that is on maksud TP6 and also the real meaning of PBD, meaning it has to be evaluating the students holistically. Okay. Kemudian antara salah faham lain yang saya baca dekat ruangan komen hari tu adalah isu dia macam ni tau, dia boleh timbul macam tu sebab dia macam ni. Seorang guru dia tidak beri seorang murid ni yang sememangnya cemerlang dalam bahasa Melayu, dalam peperiksaan pun cemerlang, dia cemerlang dalam peperiksaan, dia telah memasuki pelbagai pertandingan bahasa Melayu. Sebenarnya kalau cikgu tu ada rasional kenapa dia beri TP5 instead of 6 tak apa. Tapi rasional yang diberikan pada ibu berkenaan sehingga menimbulkan ketidakpuasan hati dalam hati ibu itu adalah sebab dia bagi tahu rasional dia sebab anak puan sombong. Anak puan sombong. Lepas tu ada pula guru-guru yang merasionalkan tindakan cikgu tu dengan kata, memanglah sebab dalam PBD kena beradab. Ini yang saya sangat nak jawab. Betul ke murid kena, orang kata kena beradab baru layak dapat TP6? Okay, baik. This is something that I've been waiting to comment on. Okay, baik. Dulu, sekarang ni untuk pengetahuan pendengar semua, kita ada dua versi manual PBD tau. Ada versi 1 dengan versi 2. Versi 1 keluar tahun 2018 and if I'm not mistaken, versi 2 keluar 2019. If I'm not mistaken lah. Jadi bila saya lihat kan beza manual 1 dengan manual 2. Manual 1 ada satu muka surat ni yang dia nyatakan deskripsi TP1, 2, 3, 4, 5, 6 secara umum bagi semua subjek secara umum. So yang pertama tu tahu, yang kedua tu tahu dan faham, yang ketiga tu tahu, faham dan amal. Yang TP6 tu tahu, faham, amal dan buat dengan beradab mithali. Beradab mithali dulu. Ini yang versi 1 saya perlu tekankan. Ini dalam versi 1. Sebenarnya even dalam versi 1 tu pun beradab mithali tu bukan merujuk kepada adab secara umum. It's not about students, orang kata behavior sebenarnya. Sebenarnya beradab dalam konteks yang disebutkan tu, yang beradab mithali tu kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah mannerly ataupun tertib dan bendanya sangat spesifik. Sebagai contoh,
kalau kalau contoh dalam sains kan, kalau mungkin cikgu sains boleh chip in if you want to. Kalau contoh dalam sains, pelaksanaan eksperimen tau, kalau murid tu boleh buat dengan tertib, dia tidak, orang kata, dia buat dengan tertib lah, maksudnya mengikut turutan, dia tidak messy sloppy, dia buat dengan cermat, itulah maksudnya beradab mithali tu. You are not supposed to be taking into context their behaviour outside of that unit. That is not how you are supposed to be evaluating students for their performance level. Yes, diorang punya behaviour tu you can include inside the ulasan, dalam bahagian ulasan tu boleh. Tetapi yang menyumbang kepada pemberian TP tu, no. You're not supposed to take account into their, behaviour outside of that unit. Dia memang khas untuk that particular unit. Then unit beradab tu pun beradab dalam konteks yang macam mana. You have to really understand that. Lepas tu saya tengok because of that issue, saya rasa agaknya waktu tu fahaman berkenaan adab mithali ni rampant kan tentang definisi dia. Saya tengok dalam versi kedua dah dihapuskan. Maksudnya agaknya saya rasa antara sebab mereka buat macam tu tak nak ada timbul salah faham berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan adab mithali. And in fact kalau kita tengok for each descriptor according to subject, sebab yang adab mithali tu bukan according to subjects, dia general. If you look into each subject's descriptors, you will realize that there's no mention of the adab pun. Kalau macam contoh for English, like for example TP 5 and 6, there's no mention of behaviour or whatever. Dia just cakap doing things independently, doing things confidently. Okay? So cikgu-cikgu wajib kita kena tengok bagi our specific subject juga. Jangan kita, sebab adalah satu guru tu dia bagi alasan, saya terlalu ramai murid yang saya kena nilai, maka saya tak tengok pun deskriptor bagi subjek saya tengok yang umum tu. No, I think that is also a form of penganiayaan kalau kita tak tengok yang untuk subjek kita. Wajib kita tengok. Sekurangnya kita cuba fahamkanlah kalau if you feel that nak referring to it constantly tu terlalu burdensome. Okay, so itu penting untuk kita take note. Jadi kalau alasan cikgu tu yang kita patah balik pada yang case tadi, kalau alasan cikgu tu adalah murid tu dia kata sombong kan, tak kenalah kalau itu alasannya. Kalau ada alasan lain, saya bukanlah kata kalau murid tu dapat A dalam peperiksaan masuk pelbagai pertandingan bahasa Melayu dia wajib TP6. No, mungkin ada sebab, ada rasional lain yang cikgunya tak memberi TP6, tak apa. Tapi if the excuse is the students is not, orang kata friendly enough or whatever, that is not a valid excuse. You cannot use that against your students lah. Okay, so that is very important to be understood. Then there's this also, okay, I think I'm nearing towards the three main misconception on PBD. Tadi I have already touched on TP6 and also beradab. The third one that I want to touch on is that the perception that there are no other countries that do it like ours. Tak ada negara yang buat PBD. Malaysia ni je yang terlebih bijak buat PBD. Sebagai seseorang yang memang ada pengalaman belajar di luar negara sewaktu saya kecil dahulu, waktu saya sekolah rendah dan sekolah menengah, saya boleh katakan bahawa memang mana-mana negara maju pun memang buat PBD. Memang mereka buat PBD. Kalau UK buat, kalau US buat, Australia pun buat, Finland pun buat. Dan untuk mengesahkan saya punya penyataan ni, ada seorang doktor yang memang ada PhD in assessment, dia pun pernah buat satu post yang menyatakan bagaimana PBD ni sememangnya dilaksanakan di negara-negara lain lagi. So kebanyakan negara dia orang memang buat kaedah PBD. Cuma saya perlu akui lah konteks yang macam mana mereka lakukan tu mungkin berbeza dengan kita. Mungkin ada yang argue, but they have smaller classroom size, whatnot and whatever kan. This is not to deny the challenges of
implementing PBD in our country. Tapi I do want to correct the misconception that there's no other country that is doing like us. Memang ada. Kita negara lain pun buat macam kita. Cuma kalau dulu ni tahun sebelum 2011 kot ataupun 2016, saya tak berapa pasti. Kalau dulu UK dia buat performance level ni, dia ada tambahan huruf. Sebagai contoh, dia start dengan nombor 1, macam kita juga start dengan 1, tapi 1 dia tu dipecahkan lagi. So contohnya 1C, 1B, 1A, 2C, 2B, 2A, 3C, 3B, 3A, 4C, 4B, 4A, macam tu. Jadi actually I kind of prefer it to be like that sebab barulah nampak macam murid dia progressing sikit kan, sebab benda tu dipecahkan lebih kecil. Tapi I heard that since then dah berubah sebenarnya. PBD di UK sekarang ni dia ada 3 level, which is maksudnya dia letak 3, if I'm not mistaken dia kata dia letak tak mencapai below expectation, within expectation and above expectation. Dia letak 3 yang general. Macam tu. Mungkinlah sebab kenapa dibuat macam tu, bila saya baca rationalnya adalah mungkin isu yang sama berlaku dekat Malaysia lah juga, saya rasa. When they have sort of like make the performance level like a rebranded version of grades. Benda tu yang orang sedang nak cuba tepis. Kita nak lari daripada the rebranding of grades kan. So that's why they have actually simplified it. Below expectation, within expectation, above expectation. Kalau dalam Melayu, bawah apa expectation dalam bahasa Melayu? Bawah tahap penguasaan, bawah tahap penguasaan, menguasai dengan lebih daripada menguasai, macam tu, something like that lah. So I would say that's my top 3 misconception in PBD, I think. Yeah. My podcast mates, do you have like anything to add on or question? I think you kind of elaborated it very, very nicely. And I think it's really, really good that kita shed some lights on something that is really, really confusing for many. Yeah, and I think definitely we would like to hear if there are more questions on this matter, and to our listeners, we could probably address in the nearest future as well. Yep. So Yes. Yeah. Seronok mendengar. Hopefully with this podcast adalah yang macam, sebab kita ni pun baru lagi kan, kita pun baru lagi pada awal tahun ni. Saya rasa kebanyakan guru belum lagi beri TP yang pertama kepada murid-murid sebab it's still in our 3rd week kan. Yep. So I think that you should take this opportunity. Kalau rasa macam dekat podcast ni belum lagi saturate all your understanding on PBD, this is the time. This is the time for you to research as much as possible on PBD so that when you deliver the performance levels to the kids, it's seadil yang boleh. Saya faham challenges yang ada. Kita banyak murid, semua benda tu sebenarnya kita pun akan mungkin bincangkan in the next podcast kan. Tapi dengan kapasiti yang ada ni, kita cuba berikan TP yang seadil boleh. Dan untuk beri yang seadil boleh, maka kita sebagai cikgu, kita kena tingkatkan kompetensi kita. Kita kena tingkatkan kefahaman kita berkenaan PBD ni. If we are continuously negative on, PBD is not possible to be done, or PBD sucks, I really want our exam system, I want the exam style again, blah 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 blah, then the victims are our kids actually kan. Jadi kita kena usaha untuk positif berkenaan perkara ni. Jadi harapnya pendengar-pendengar sana, ni lah, kalau ada yang sebelum ni negatif, kita usaha untuk menjadi orang yang positif terhadap PBD ni. Sebab sebenarnya PBD ni is a very good and positive direction in our education system actually. Cuma sekiranya kita fahami, kita menjiwai konsep di sebaliknya, dia jadi cacar marba ataupun tak tercapai hasrat sebenar PBD itu apabila kita tidak cuba faham. Harap saya punya ulasan ni lah membantulah. Terima kasih.
Okay, so what's next? Terus kepada saya ke? Ke macam mana? Saya rasa ni lah Cikgu Mimi pula ulas berkenaan salah tanggapan. Sebab Cikgu Mimi cikgu RBT kan? Ya, ya. Okay. Mesti sedikit berbeza dengan saya sebab saya cikgu bahasa Inggeris kan? Semua subjek pun dia ada dia punya perbezaan Betul. sana-sana sikit lah. Tapi Betul. most of your punya your points tu semua memang kena lah sebenarnya. Dengan Cikgu Sofia punya point semua, and then yang saya paling suka sekali adalah bedah di SKP yang mana dulu dah pernah ada sebenarnya kan, cuma kita kena ulang semula sebab kadang-kadang kita dah lupa. Lagi-lagi tambah-tambah cikgu baru kan, yang baru yang memang sangat-sangat fresh. Jadi itulah saya rasa di awal-awal awal tahun macam ni better kita mulakan. Itu yang bagusnya saya rasa podcast dibuat awal tahun. So kita SKP bersama-sama, jadikan PLC atau CPD kepada kita punya panitia tu. Betul. Sekejap, sebelum nak mencela sikit Cikgu Mimi minta maaf. Tak apa. Saya rasa sebab saya tengok sekarang ni kebanyakan cikgu dia buat buku teks tu sebagai Bible dia tahu. The textbook as the Bible. In fact, in my opinion, yang patut orang kata jadi our kitab suci sebagai cikgu lah kan, is the DSKP actually, bukan buku teks. Sebab the real syllabus is not the real syllabus is not actually Textbook kan. the textbook. Yes, it's actually the DSKP. So that's why it is very important that you understand the DSKP. Agreed. So we kind of like agree yang all this sharing and all this podcast is going to be centralized and the core component atau core reference kita ialah kita punya DSKP lah, kan? Kan Cikgu Mimi? Betul. Sebab DSKP kita pun semua berbeza tapi dia masih ada kesamaan dekat situ, TP1 sampai TP6 kan. Okay, and my point pula untuk kalau tadi Cikgu Sofia dia lebih kepada memang English lah kan, sebab dia punya core adalah English dan dia dalam kategori aliran teras kan, subjek teras. Jadi kalau yang saya pula lebih kepada RBT iaitu aliran kita panggil apa tadi? Elektif. Jadi elektif ni kebanyakannya memang ada banyaklah bunyi sebabnya elektif tak penting. Kenapa perlu tambah PBD, lepas tu ialah macam-macam lah. Contoh RBT, PJK, seni semua kan. Which is saya rasa tiga jenis ni lah, maksud tiga subjek ni iaitu aliran elektif ni ataupun teknikal ni yang paling sesuai sangat guna PBD sebab dia melibatkan skills. Yang mana kalau dulu kalau kita kata KH kan menggunakan sistem exam masa zaman kita lah dulu kan, kita kena hafal apa kegunaan tukul, apa kegunaan bla 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 semualah, macam mana cara nak masak semua kan. Tapi kalau dengan sekarang ni TP ni saya rasa memang sangat bagus sebab kita boleh tengok budak tu boleh buat hands on dan kita terus bagi dia TP. Sebenarnya tak exam pun tak apa, tapi mungkinlah kita kata exam tu perlu untuk certain subtopik kan. Contohnya macam electronics, nak tengok dia faham ke tidak, the function semua tu, itu based on our RBT lah. Okay, jadi dalam saya punya point kat sini, antara yang dengar kawan-kawan juga kan dalam social media yang saya nampak semua, dia kata semua TP perlukan evidence maujud. Maksudnya evidence yang nampak, kena simpan, kena peganglah betul-betul supaya nanti senang bila ada pemantauan. Which is tak pernah lagi ada pemantauan yang nak tengok semua. Okay, yang dia nak tengok kebanyakannya dia nak tengok kita punya borang transit je. Okay, kalau kat sini kata TP kalau yang the first point ni perlukan evidence maujud. Kalau kita tengok TP1 dan TP2 kebanyakanlah subjek kan, ataupun saya lebih prefer RBT lah. Okay, dia kata TP1 menyatakan, maksudnya kita menyatakan, tak semestinya kita kena tulis. Okay, menyatakan dalam verbal. Jadi kita boleh buat dengan TP2 pula dia kata menerangkan. Jadi dua TP ni, TP1 dengan TP2 ni lebih kepada verbal. Maksudnya lepas tu kat mana kita nak letak evidence tu kan. Jadi dekat sinilah RPH tu memainkan peranan dekat bahagian objektif dan juga dekat bahagian aktiviti. Jadi bila orang tanya apa bukti yang you all buat verbal punya macam evidence tu kan, kita tunjuklah aktiviti dia. Aktiviti tu kena bagi saya kena betul-betul lah. Maksudnya pertama buat apa, dua buat apa. Kita biar lebih sikit untuk TP1, TP2 ni punya RPH. Okay, contohnya guru menanyakan maksud memilih pelajar secara rawak untuk
menjawab soalan. Jadi kat situ kita mungkin boleh take note sikit beberapa student dekat kita punya borang transit. Dekat borang transit itulah kita akan tik kat situ. Okay, kalau inilah sebenarnya yang paling paling renyah lah orang katakan nak tik nama. Tapi kalau dari segi saya sangat suka sebab saya seorang pelupa. Jadi dengan adanya evidence borang transit ni, itulah saya rasa menyelamatkan kita. Memang kena buat sebab kebanyakan kita ni cikgu-cikgu yang kurang rajin, itu masalah utama dia. Nak mentik-tik tu nama pelajar tu kan. Kalau yang kedua pula, cepat je sampai yang kedua kan, iaitu sukar mencapai TP6 untuk RBT. Okay, sebab yang contoh yang evidence tadi tu yang untuk borang transit tu saya akan ulas lagi dekat slot yang satu lagi. Okay, yang ini dia kata sukar mencapai TP6 untuk RBT. Sama case macam English tadi, mesti mencapai yang macam like teacher kan baru boleh jadi boleh dapat TP6. Tapi kalau dekat RBT pula dia kata RBT untuk TP6 dia macam boleh buat produk yang sebenar yang boleh digunakan macam like orang kata macam engineer pula dah buat kan. So jadi macam seperti yang Cikgu Sofia cakap tadi, kita masih lagi dalam konteks pelajar. Tingkatan 1 tu tak ada tingkatan 1 kan, tingkatan 2, tingkatan 2, tingkatan 3 pun tingkatan 3. Jadi dekat sini dia kata sukar mencapai TP6 sebab murid perlu hasilkan produk yang mempunyai nilai tambah. Ini dalam DSKP murid boleh membimbing. Sama juga. Jadi apa yang cara kebanyakan yang saya buat kalau untuk memastikanlah pelajar-pelajar ni layak ke tidak, kita macam Cikgu Sofia kata tadi lah, kita wujudkan satu aktiviti. Yang macam kalau ini kita nak buat, wujudkan sesi pembentangan. Bila dekat sesi pembentangan yang berpandu, maksudnya kita kena ajar lah macam apa nak dibentangkan, bukannya dah siap produk, okay ceritakan. Nanti mulalah dia kata produk ni macam ni, macam ni, macam ni. Bagi saya tu tak cukup. Okay, untuk capai TP6 pastikan pelajar tu dia tahu apa dia buat dan dia boleh menjawab soalan apabila ditanya dari konteks yang sangat kita panggil serius lah, bukannya pembentangan main-main. Dekat sini lah nanti sebenarnya cikgu-cikgu, contoh cikgu RBT lah, dia kena ada sikit skill untuk pembentangan tu. Kalau saya menggunakan konsep STAR. Kalau kat sini kita panggil apa? Macam mana nak mulakan pembentangan tu kan? Kita guna konsep STAR. Yang first kita ceritakan situasi. Dia pelajar ceritalah situasi, masalah, apa produk tu kan. Daripada situ, selepas ceritakan situasi, task. Maksudnya apa task yang kita buat untuk menyelesaikan masalah situasi tu tadi. Task tu maksudnya kita bina something, kita cari maklumat semualah. And then A pula iaitu analyse. Analyse. Maksudnya selepas kita buat task tu, kita analyse. Produk tu function ke tidak, lepas tu sesuai ke tidak buat kat situ, dan akhirnya kita ceritakan result. Result tu maksudnya impact kepada produk tersebut. Walaupun produk tu hanyalah mock-up, macam kita panggil apa, model olok-olok, tapi bila pelajar dia dapat ceritakan, kita boleh bayangkan macam mana dia boleh membayangkan lah, kita boleh bayangkan apa yang dia cerita tu, it's a good thing lah bagi saya. Untuk itu pun dah boleh mencapai TP6. Yang penting dia mesti ada mulakan TP1, TP2, TP3 kebanyakannya adalah memberi contoh, ataupun kat sini saya nak mudahkan cikgu-cikgu kan untuk RBT, memberi idea. Kalau pelajar boleh memberi idea, maksudnya dia boleh memberi contoh. Idea tu macam mana kita nak apa? Kita nak jelaskan. Jadi dalam bentuk lakaran. Jadi budak yang kalau dia dapat hasilkan satu lakaran, maksudnya dia dah bagi idea. Maksudnya dia dah tunjukkan idea dia. Okay, dalam bentuk lakaran. Kalau dia kata nak guna lakaran melukis, go on. Kalau dia kata nak guna Tinkercad, lagi bagus kan, dia ada 3D 3D punya Tinkercad. Tak kisah, asalkan kita jangan rigid lah sebab sekarang ada teknologi kan. Jadi kita boleh bagi pelajar tu macam option dia nak buat macam mana. Dia kata saya tak pandai lukis tapi saya pandai guna Tinkercad cikgu, dia kata saya guna handphone pun boleh buat jadi. So kita kata okay, cuba kita tengok. Dan memang betul dia boleh jadi, memang cantik lah dia boleh buat kan. Tinkercad tu pun itulah kita kata cikgu kita pun memang kena yelah kita kena upgrade kita punya skill, barulah kita boleh dapat pelajar yang skill yang kita nak tu. Alright, kena sentiasa belajar lah sebenarnya. Lepas tu kalau TP4, Mimi, sorry. It's okay. What I'm trying to say, saya nampak daripada apa Cikgu Mimi jawab tu, maksudnya kalaulah kan we don't have tag, we can do without tag. When we have tag, we can do with tag. So semua ni bergantung kepada guru lah kan. Betul sangat.
Okay, saya nak cakap lah, kawan-kawan pun dia kata Cikgu Mimi tu memanglah bagus, konon lah kan. Padahal kita tak rasa pun macam tu, imposter syndrome lagi kan. Tapi maksudnya macam mana kita nak jadi bagus tu, macam takkan kita nak duduk je. So kita cari idea, macam cari lagi ilmu kan, macam mana kita nak tambah. So dengan tu maksudnya memang kita ni cikgu kena lebih lah satu tangga daripada pelajar, at least ada certain yang kita boleh lebih daripada pelajar. Kan kita tak naklah macam tak tahulah kan. Kita tak naklah macam tu. Kita nak guru yang berkualiti. Okay, sebab kita ada standard. Standard apa Cikgu Anutra? Standard guru Malaysia kan. Yes, standard guru Malaysia 2.0. Okay. Sebab kita ada standard. So bila kita ada standard, kita kena tunjuk kat orang semua yang memang cikgu-cikgu kita ni memang boleh diberikan autonomi untuk jalankan PBD. Bila orang nampak cikgu ni macam lekeh-lekeh je, that's why lah orang banyak kata. Kan, kalau kita nampak cikgu tu memang nampak dia punya confident, dia tahu apa yang dia buat, barulah orang boleh percaya PBD ni berjaya. Kalau tidak dia akan kata, let's say lah, ni saya tak ada refer mana-mana, saya tak ada buat research ke apa. Dari segi macam apakah beza TP6 kita sekolah biasa dengan TP6 daripada sekolah berprestasi tinggi? Kan? Kadang-kadang orang kata banyak lagi TP6 dekat sekolah biasa. Sekolah tinggi berprestasi tinggi tak banyak pun TP6. Kat situ pun dah nampak macam mana kecelaruan dekat situ kan. Jadi dekat sinilah kita kata cikgu-cikgu sendiri, kitalah yang kena usaha ke arah macam mana nak menampakkan PBD tu bagus. Kita punya credibility nak bagi PBD tu boleh dipercayai, kita kena tunjukkan yang kita tu mampu untuk bagilah PBD tu. Okay? Kita kena confident dan kita tahu apa yang kita buat. Jadi contohnya macam tadi, nak capaikan TP6 tu, dia kena produk tu mesti berinovatif dan juga berimpak. Dalam masa yang sama boleh membimbing. Cikgu Mimi, Saya nak tambah, saya suka poin yang Cikgu Mimi sebutkan pasal cikgu kena confident dalam memberi tahap penguasaan. Dan saya sangat-sangat setuju dengan pernyataan berikut, sebabnya kadang-kadang kan bila saya ceritakan berkenaan PBD di social media saya ataupun dengan rakan guru kan, ada yang dia buat ayat macam ni, dia kata alah kalau bagi TP6 nanti kena tanya dengan pentadbir ataupun kena tanya dengan pegawai. Selalu saya tanya. Biasa dengar. Biasa kan kita dengar ayat tu, nanti kena tanya. Lepas tu jawapan saya sentiasa sama je, cakap kalau kena tanya jawab je lah. Sebenarnya cikgu-cikgu tak perlu takut dengan kena tanya. Saya tak nafikan lah, ada setengah pentadbir walaupun benda ni tak berlaku lah dalam kerjaya saya, Alhamdulillah. Tapi saya tahulah berdasarkan kisah-kisah guru-guru lain, ada setengah orang yang mengatakan pentadbir mereka memaksa mereka mengubah TP. Tapi banyak kes juga di mana pentadbir atau pegawai tak minta ubah pun. Cuma dia minta cikgu punya rasional di sebalik pemberian TP yang cikgu beri. Kenapa cikgu bagi TP 1? Kenapa cikgu bagi TP 6? Tanya saja. Professional judgement kan nama dia. Dia tanya saja sebab dia nak tahu macam mana cikgu boleh beri ni, sebab TP 1 dengan TP 6 ni orang kata the two end of extremes kan, two end of the extremes. So kena wajiblah orang kata ada rasionalnya. Jadi kalau cikgu boleh jawab dengan confident, kalau cikgu betul proses cikgu menilai murid tu, maka tak perlu takut kena tanya. Tanya je lah. Go ahead and tanya. No problem with asking us how we did our PBD. Dah benda yang memang kita betul buat kan. Jadi tak ada masalah untuk kita untuk kita jawab pun sebenarnya. Jadi cikgu-cikgu jangan takut kena tanya, sebab saya tengok setengah cikgu ni dia jadi takut nak beri TP yang sebetulnya sebab dia takut kena tanya. Kalau macam orang kata dipaksa ubah tu a valid fear lah, tapi for me just simply too scared to be questioned tu saya rasa tak patut lah. Sebagai cikgu kita, selagi kita ada justifikasi, then there's no reason for us to not give appropriate answer lah. Jadi thank you Cikgu Mimi for pelajar kan. Efek dia kepada pelajar. Pelajar kita macam mungkin buat data baik, kita takut-takut nak bagi. So nanti kan kita kena tanya, kena banyak soal jawab. Kita ni banyak takut kena soal jawab. Jawab je lah. kita macam sorry Cikgu Mimi, pada saya Cikgu Mimi,
Saya lihat kalau kita telah membina reputasi sebagai cikgu yang mampu merasionalkan dan memberi justifikasi untuk pemberian TP kita, lama-lama orang pun dah tak tanya kita. Maksud saya orang dah exactly. dia dah ada level of trust. Dia tahu cikgu ni bukan jenis nak memberi TP 1 dengan TP 6 sewenangnya. Saja-saja kan. So you have to build that trust lah. Sebab benda ni kadang-kadang sebab benda ni PBD ni konsep dia kan pentaksiran dia dalam kelas. Pegawai dengan PGB kita tak ada berada dengan kelas dalam kita. So it's normal for them to actually ask. Tak ada masalah pun diorang tanya. Sebab certain people dia buat macam yang bertanya tu jahat. Oh, kejam. Dia tanya sebab dia nak tahu kan, sebab dia tak ada dalam kelas. Meragui saya punya professional judgement. No. Kita tak nak sentap sebenarnya. Ya, betul. Dulu kita senang kata sikit nak tanya ni, kita terus rasa sentap, aku ni tak bagus ke, kenapa nak tanya ni kan? Actually dia nak tanya, kita cuba fikir kalau kita jadi dia, kita tak tahu apa-apa, cikgu ni buat apa dekat kelas, so kita tanya. Macam contohnya kan kalau kat sekolah saya, I remember because ketua bidang, ada one of my ketua bidang yang handle all the PPD. So bila dia tanya cikgu, because dia nampak mungkin certain subject PPD dia 1 atau 2, dan certain subject murid boleh capai sampai 5 dan 6. So budak yang sama. Budak yang sama, because they want to see kalau dia macam kita kena transparent. Macam tadilah kita cakap, guru-guru lah kena make sure kita boleh bagi TP yang betul-betul sesuai dengan aras pembelajaran dan pencapaian murid kan. So meaning to say, kalau kena tanya tu maksudnya they need clarification je, they want to make sure yang betul lah kan cikgu bagi, sebab itulah murid punya level. Mungkin subjek lain kena ada yang mungkin 1 je atau 2 je atau 6, just to ensure that memang murid itu sudah dinilai dengan betul. Macam tu je. Betul. So kita sebenarnya kena berfikiran positif apabila orang bertanya. Bagi saya itu je dia punya point. Jangan cepat melatah, dan kita macam saya kata tadi lah, kita cuba confident, sebab bila kita ada evidence dia, kita tahu apa yang kita buat, kita dah bedah di SKP tadi, InsyaAllah PBD ni tak ada masalah, dan kita tak rasa ragu-ragu, dan kita tak rasa kita bagi TP yang tipu. Kebanyakan kita rasa kita bagi TP main bagi je. Kenapa kita rasa main bagi je? There must be some reason lah for it. Sama ada kita nak kejar syllabus whatever, tapi still TP tu kan berlaku, PBD kan berlaku sepanjang sepanjang pembelajaran dalam kelas. Jadi macam mana kita nak buat TP tu jadi lebih mudah. Itu nanti kita akan tengok yang slot yang seterusnya lah. Saya rasa yang lebih menarik kat situ nanti. Jadi saya rasa kat sini ada 2 tu sahajalah, iaitu semua TP perlukan evidence mawjud ke? Jadi jawapannya tak semua. Okay, yang kedua, sukar capai TP 6 untuk RBT sebab nak dapatkan produk yang betul-betul macam boleh dijual. Saya dah terangkan tadi, tak semestinya dengan pembentangan yang baik dan mock-up yang baik, maksudnya produk tu konsep dia yang kita boleh nampak pelajar tu buat, mungkin guna kotak aja, but still dengan pembentangan yang baik dan mock-up yang baik, dia still boleh dapat TP 6. Dan mock-up tu sekurang-kurangnya lah mock-up yang berfungsi separa ataupun separa fungsi. Kalau dia kata boleh bergerak, dia boleh bergerak, cuma bukannya dalam keadaan yang sebenar lah. Macam tu. Bagi saya senang nak diwujudkan TP tu daripada pandangan saya seperti itu. Okay? Jadi alright. Thank you Cikgu Mimi. Yeah, looks like I can see macam sebab saya mendengar kan, lebih banyak mendengar untuk the first beginning until now. Saya nampak memang what Cikgu Sofia and Cikgu Mimi kongsikan sangat-sangat relevan dan sangat-sangat berlaku dalam sekolah lah, especially all this misconception yang kita ada kan, and I think apa yang kita perlu faham di sini ialah sebenarnya mungkin ada benda yang kita sebenarnya belum faham betul-betul. Walaupun dah lama kan PBD ni, kita perlu juga bagi peluang kepada diri kita untuk belajarlah, meaning to say even until today
sometimes kita kena refer balik juga PPD. Walaupun PPD tu macam DSKP tu kita dah tahu. Kita dah selalu guna, macam saya dah 18 tahun mengajar contohnya. Dah tahulah betul, tak semestinya. Okay, bila kita buat kita punya rancangan tahunan, everything kita akan refer semula dengan DSKP kan. So definitely DSKP ni satu tempat rujukan yang sangat-sangat penting lah bagi saya sebagai seorang guru. Macam Cikgu Sofia guru BI, okay. Cikgu Mimi guru RBT, okay. So saya guru sains teras, subjek teras jugalah, sains kan. Saya juga ajar elektif untuk menengah atas. So banyak juga salah faham dan misconception yang selalu kerap saya dengar. Okay, first memang okay, kalau pelajar form 4, form 5, kita fokus SPM, exam, okay. Kan Cikgu Mimi pernah dengar kan? Kalau sekolah menengah, budak SPM, SPM. Tak ada masa nak PBD ni, tak ada masa nak main-main. Fun learning tak ada. Exactly. So ini satu benda yang memang sangat mengganggu. Bagi saya seorang guru, the best moment yang kita ada ialah bila kita have fun dengan murid kita dalam kelas kan. Dan pembelajaran itu menarik bila penilaian itu pelbagai. Dan tidaklah terkongkong kepada mana-mana pentaksiran yang kita sudah biasa selama ini. So one thing that I would really like to talk about is that kita tend to fikir bahawa okay, murid pandai TP6, murid tak pandai TP1, TP2. Sekolah cakap kena sampai TP3. So kita bagi je lah TP3 cikgu-cikgu supaya tak adalah kita di question. Which I think is really wrong way of thinking sebab misconception kita ialah murid tak boleh capai TP3. Apa kementerian minta, apa PPD minta, apa sekolah minta tu terlalu tinggi untuk dicapai. Actually tak kan. Cikgu Sofia tadi pun cakap, actually kita sendiri maybe salah faham dengan pemberian TP itu sendiri. So for example dalam sains itu sendiri, kalau TP3 tu memang saya ajar kelas paling belakang pun saya ajar. Kelas paling depan pun saya ajar. Okay, murid yang mungkin membaca masih merangkak di sekolah menengah ni, still having problem reading, even them you can actually guide and help them sampai dapat TP3. Sebenarnya tidak pun susah sekiranya kita lihat. For example, macam Cikgu Bimi cakap tadi, tak semestinya dia kena tulis apa yang dia tahu tu, tukul tu apa fungsi dia. Tak. For example, dia nampak sel tu dia tunjuk ni nucleus teacher. Ni nucleus ataupun ni membrane. So meaning to say student itu sudah boleh kita boleh bagi dia TP1, TP2 mengikut DSKP itu sendiri. So adakah kita masih lagi feel okay, the TP6 ada juga, kalau saya tak silap lah Cikgu Sofia, I remember reading this comments daripada pengaruh ataupun influencers yang ada talking about how tidak realistiknya content yang ada tu untuk murid kita, especially like mathematics maybe kan. For example certain subject tu terlalu susah, murid tak boleh capai. So they are talking about curriculum. Ni pun satu salah faham. Curriculum, PBD, TP. Kita kena be very clear as teachers bahawa curriculum is there. Yes, we have curriculum. We have this much of curriculum. Tapi adakah kita mesti make sure, all this in the curriculum ni, murid yang paling lemah tu mesti diajar segala-galanya walaupun dia tak faham. Ini yang menyebabkan pemberian TP itu pun dia ada kecelaruan di sana. Right? Because when we follow students level and students pace sebenarnya. So bila kita ajar sesuatu topik, for example kalau macam saya ajar science, I take for example biodiversity or ecosystem. So give them a big picture, paint a big picture and slowly go into in-depth learning through experiential classroom, hands-on activities and so on. Dalam proses itu sebenarnya sudah ada semua. TP1 to TP6 sebenarnya sudah ada. So kita bukannya cakap aktiviti hari ni hanya TP1. Aktiviti hari ni untuk TP2. Nampak tak? Exactly. Kebanyakan kita bermula TP1. Next RPH TP2. Yes. Kita boleh terus mula TP3 dan kita come back ke TP1. Exactly. So di sini saya nampak ini yang menyebabkan cikgu cakap yang
Alah, PBD ni menyebabkan beban. Teacher have to spend more time. Syllabus lambat habis sebab kena mula dari Syllabus lambat 1, 2, habis. 3. Exactly. Sebenarnya dia terbalik. PBD ni memudahkan. Sebenarnya dia memudahkan. It's 2 in 1 dalam pembelajaran, hands-on, juga latihan, juga pentaksiran. Dan dia adalah berterusan. So meaning to say di sini, kalau sekiranya kita cakap, okay, murid tak boleh dapat TP6 ataupun TP6 ni bukan untuk murid kayangan saja, murid yang pandai saja. Murid yang tak pandai tak boleh dapat TP6. No, trust me. Cikgu-cikgu, I teach last class every year and I know my students can reach TP6 even when they are in the last class, especially when it comes to project-based learning. I'm sure Cikgu Mimi will agree with me because when RBT ni, dia banyak buat project. Betul. Untuk masing-masing pun sama, setuju. Kan? Betul kan? Sebab kalau macam for English lah kan, kalau kita buat project, we can already integrate all 4 skills into one project. You can already, jadi sekaligus je. Betul cikgu, macam Cikgu Mimi dengan Cikgu Anusra sebut, we don't have to like do one lesson, just one particular skill or one particular TP. You can just do all across all TPs, all skills in one project. Sebenarnya benda tu sebenarnya projek tu saya rasa antara bentuk pentaksiran yang paling accurate lah untuk menterjemahkan kebolehan murid. Agreed. So when we think about this whole idea of bagi TP ni kan, sebenarnya cikgu-cikgu kita ni bogged with too many information sebenarnya. Kadang-kadang banyak maklumat ni pun menyusahkan kita juga sebagai guru. So let's just relax and go back to the basic. Bagi saya, you just go back to the basic, go back to penataran KSSM tu, tengok ataupun KSSM, look back at our DSKP, stay grounded there. Memang ada banyak 101 benda yang dibincangkan, dicakap, dikongsikan dan menyebabkan kita pun terbawa-bawa dan distracted. Sedangkan sebenarnya pemberian itu sangat jelas dalam kita punya PPD. So for us to give our student TP1, TP2, TP3 tu memang tidak mustahil. Tapi cikgu, kalau betul-betul murid tu memang tidak layak untuk TP3, no one has the right to question you. No one at all. No one, even your pengetua, even JPN. Ini cikgu kena confident lah macam tadi kan. Cikgu Bibi cakap, Cikgu Sofia pun cakap. I think in the end of the day, it comes to my second point, autonomy guru. So guru ni, cikgu already trained. You are already a certified cikgu kan. Standard guru Malaysia pun dah ada kan. These are our standards. We know, we memang layak. Kita boleh bagi. So cikgu kalau pada judgement cikgu, murid tu dah sampai TP tertentu, maksudnya sampailah tu. Jangan cikgu takut, okay nanti orang tanya, orang datang, orang nak apa, nanti JPN turun, okay PPD turun, nak nilai kita and so on. It doesn't even, shouldn't concern you at all lah. Sepatutnya tidak pun mengganggu cikgu dalam apa cara sekalipun sebab cikgu dah buat kan. Cikgu buat betul-betul kan? Cukuplah tu. Kalau cikgu dah buat, you memang dah buat, boleh buktikan, okey lah tu. Jangan risau sama ada bahan evidence atau bukti cikgu tu dinilai semula dan cikgu tidak yakin. Itu yang punca cikgu-cikgu takut betul akan dinilai because you feel that nanti kena nilai, kena cakap ini bukan DP6 for example. Kan? So don't worry about that so much. But I think autonomi guru ni, sebenarnya autonomi guru ni adalah satu benda yang akan menyebabkan PBD ni berjaya atau tidak actually. If cikgu tidak rasa diri tu ada kuasa, ada power and has the room and space, okay, to actually buat apa cikgu nak berdasarkan interpretasi cikgu terhadap DSKP itu sendiri, maka PBD itu tidak akan berjaya lah. Seperti yang kita sedang alami sekarang ni, after so many years, masih ramai guru masih rasa tak boleh nak buat and so on sebab cikgu tidak menggunakan, tidak exercise your right. Cikgu tak dapat menggunakan sepenuhnya autonomi yang cikgu ada dalam classroom cikgu. For example, dalam pemberian TP, cikgu be confident, that is the TP I want to give my student. I have a valid reason why. The reason tu cikgu jangan risau, memang cikgu professional and you can do it. Okay, for example. Nak tambah sikit. Sorry. Yeah, sure. Macam An kata tadi, macam kalau sebelum ni exam, kalau budak fail apa kan semua
back to cikgu, betul tak? Correct. Maksudnya bila exam ni kita last-last ke cikgu akan berdebar-debar nak tunggu result. Itu menentukan cikgu tu macam mana. Jadi dengan so cikgu ni kadang-kadang kita dah buat the best, tapi bila exam tu tak jadi, maksudnya bila pelajar tak dapat jawab dengan baik, automatik cikgu tu tak pasal-pasal dah jadi macam yelah kita salah lah macam tu kan, sebab pelajar tak akan salah. Jadi dengan PBD kita dah mengurangkan sebenarnya cari salah cikgu tu. Sebab dengan PBD cikgu yang berkuasa nak bagi pelajar tu macam mana sebab dia tahu. Tapi dengan autonomi lah, maksudnya dengan kita kena bagi yang kita ni confident kita tu kena ada. Kenapa? Justifikasi kita kena betul. Kita juga yang boleh naikkan kita ni kan. That's a good point. Yeah, definitely. Yeah, meaning to say kita macam actually kita moving away lah sebenarnya kita progressing. Macam Cikgu Sofia cakap tadi. I mean we actually progressing. Cuma sekarang apa yang menyebabkan kita berada dalam dilema ini is because we are at the transition period lagi. We are still stuck at the transition period. So untuk kita boleh progress and make this work, of course we are not denying that there are many ways we can make it better kan. PBD ni boleh lagi diberi perincian yang lebih baik, lebih clearer and so on. Yes, we don't deny that fact. Cuma kita rasa like teachers, you forget that actually you have the power. You have the autonomy, complete control of your class. No one can question the kind of activities that you do. Of course berasaskan apalah kan, kita punya standard lah kan. Jangan pula tiba-tiba something else. Betul. Dan Cikgu Anusra, I want to add, I love the point where you said about teachers' autonomy. Sebab saya tak suka tau, ada setengah persepsi orang mengatakan dekat Malaysia ni cikgu memang mana pernah ada autonomy. I think that is very selalu kan orang komen macam tu. I think that's a very self-limiting mindset. Sebab saya pun Cikgu Anusra pun Cikgu Mimi pun cikgu. Kita pun berada di dalam bidang ni sudah bertahun-tahun. Saya rasa orang kata salah kalau nak kata kita ni tak ada autonomi langsung. That would be a very false and wrong statement, right? Jadi dan satu orang kata the beauty of PBD bila cakap pasal teachers autonomy. Sebab hari tu saya ada satu post viral daripada seorang parent. Dia cakap bagaimana dia nak kembali, dia kata dia seorang anak dia bawa sistem berpaksikan peperiksaan. So dia punya anak lagi seorang ni bawa sistem PBD ni lah. Dan dia kata yang PBD ni sebenarnya demotivating. Dia kata anak dia yang hasil dari zaman peperiksaan tu lebih menjadi berbanding yang zaman PBD ni. Dan bila saya teliti lah daripada aduan dia tu, saya rasa bukanlah saya nak salahkan cikgu tu, tapi saya rasa sekiranya cikgu-cikgu yang mengajar anak itu lebih faham tentang autonominya sebagai guru, dia akan boleh buat parent tu pun rasa PBD ni sesuatu arah pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kalaulah dia buat sebab ni kan contohnya exam ni, murid hanya dapat grade exam bila exam ada, betul tak? Tapi kalau PBD, you don't have to wait yang twice a year punya pemberian TP tu. You can give the TP anytime you want in class. Kalau lah waktu after each unit you rasa nak bagi, sebab kita kan ada bulan transit kan. Kalau after certain units you nak bagi TP, you can give that TP. So murid tahu, my progress is at this right now. Sorry. I have to be improving. Kalau exam, kita hanya kena tunggu ni lah peperiksaan pertengahan tahun, hujung tahun. Kalau PBD, you nak give TP every single of the week pun tak ada masalah, betul tak? Benda tu sebenarnya kalau cikgu faham, benda tu sebenarnya lagi positif. Tak maaf batuk. Faham. Betul, setuju. So if we teliti kan, okay, when we think about autonomy guru kan, then we see about how teacher ni sebenarnya ada power. Okay, di sinilah sebenarnya betapa pentingnya guru ni. I think let's say this way. Bukannya kita nak cakap cikgu tak buat kerja dengan betul lah, tak. Cuma bila ada satu perubahan, okay, daripada pentaksiran, for example, bila tak ada UPSR, tak ada PT3.
Meaning to say, we are moving untuk put more control. Kita nak bagi more control to the teacher. So teacher has more freedom, okay? Lebih banyak freedom untuk buat aktiviti dengan murid, bukan mengajar untuk exam. Ini satu benda yang kita cakap berkali-kali, acap kali kita dengar, tapi kita tak faham tak betul-betul. Bila kita mengajar kerana ada exam, kita mengajar untuk exam. Maksudnya, murid belajar atau tidak? Murid diajar, tapi adakah murid belajar? I always like to ask this. Teacher, you go in, you teach. You are teaching, but is the student actually learning? Okay, so this is really a very important point. So therefore, sebab itulah pentingnya aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bermakna. So pembelajaran bermakna ni can be as simple, a simple activity of 5 minutes, or could be an elaborated project yang kita ambil lebih kurang 2 minggu hingga sebulan untuk murid siapkan. So ada banyak ibu bapa, banyak juga guru-guru okay, guru-guru sendiri cakap, no. Kalau ada UPSR, ada PT3 lagi senang nak ajar. Nak ajar murid lebih senang. Sebab murid akan be serious. Dia akan cakap, okay, exam year, ada exam, dia akan belajar. This is the exact thing yang kita nak ubah. Sebab dia nak belajar untuk exam sahaja. Okay, but PPD bagi banyak parents and even teachers, PPD ni dia tak setimpal dengan UPSR dan PT3 no. For them, murid ni masuk form 4, dia ni tak pandai sangat, tak macam sebelum-sebelum ni sebab batch ni tak ada PT3. Ni benda yang saya selalu dengar. Lagi mendengar rendah bukan disalahkan lah, macam alamak, dia orang main sangat sampai form 4. Semua tak tahu, dia kata sebab tak ada PT3 macam tu lah. Sebenarnya kalau murid kita hanya berasa motivasi dengan peperiksaan, there itself is the problem tau. Sebenarnya bukannya bila kita tahu murid kita hanya bermotivasi dengan peperiksaan, kita bagi peperiksaan. It's like, you know, like saya pernah bagi perumpamaan dekat sini lah, dekat cikgu-cikgu yang macam terlalu mahukan sistem berpraktikan peperiksaan ni. It's like somebody who's a drug addict and you know they are struggling without having the drug, and you give them the drug so that they are not struggling. So you solve the problem. Yes, exactly. You're not solving the problem there. Sebenarnya kat situ, kenapa kita we have to stop and think again. Why is it that my kids are only motivated when there's exams? And what can I do to overcome that? Correct. So I would always try to empathize. Saya selalu fikir di pihak ibu bapa, why are they, because they have been in that system. They have been in that system for very long, throughout their life. So tiba-tiba bila cakap PBD, mereka tak nampak pelaporan tu tadi. Dia tak nampak actually apa sebenarnya. Dia hanya faham A, B, C, D kan. Sebab zaman sekolah ada exam and so on. So macam tadi Cikgu Sofia said that you should put a lot of emphasis on ulasan tu kan. So that will make a huge difference, and that will actually help ibu bapa tu nampak, okay, what actually PBD is. Not just, okay, subjek ni ada PBD, okay, ini TP berapa-berapa, okay, so what? That's it. Dia tak nampak. Tapi bila dia nampak, murid ni sebenarnya walaupun murid ni tak dapat nak buat ni, tetapi murid boleh exhibit a certain characteristic. For example, like I said, murid saya sangat lemah, tapi dia dapat design satu reka cipta, satu inovasi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada dia. Dalam sains, I think most of the STEM subject memang kita nak reka cipta atau inovasi untuk TP6. So murid ni dia boleh buat. Mungkin dia tak boleh zahirkan dalam tulisan, tapi dia boleh buat dan dia boleh tunjuk, dia boleh ceritakan. Why are we taking away that opportunity for the student to get TP6? Adakah ini bermaksud pelajar tu tidak layak? Pelajar tu layak. Betul. I really love that point. I really love that point. Sebab saya rasa semua cikgu yang orang kata serius dengan PBD ni, dia akan nampak orang kata the positive effects of PBD ni dalam meraihkan kebolehan murid yang not presented on paper.
Correct, Yeah, exactly. in fact, dia even talking about this makes bulu roma saya naik tau. Sebab when I think back, sebab selalunya bila saya beri TP murid kan, bila saya beri TP murid, I would also compare it to their sometimes we have exams kan. So I would see like is there a mismatch or whatever, I will see. So there was this one kid in my class yang dia punya paper, if I'm not mistaken, just barely pass ke macam mana tau. Tapi I gave her like a TP 4 and 5, something like that if I'm not mistaken. And I cakap, kenapa macam ni kan? Tapi when I look back, sebab saya kumpul evidence saya dalam Telegram, I think that has to be for another podcast lah. Tapi bila saya kumpul evidence, and I said, no wonder lah bila kita tengok balik hasil kerja dia kan dalam kelas, no wonder she is deserving of a TP 4 and 5. Sebab even though that she cannot present it on paper, tapi the work that she's done in class, the presentations dia buat dengan semangat, bila group work she's very participative, benda tu semua kita tak boleh zahirkan dekat atas kertas. And it will be such a shame if we are denying the students peluang untuk dia dinilai dengan baik. Yes, exactly. So memang betul, I totally love that point. Kita kena kenal murid kita tu betul-betul kan. Betul. Macam UASA baru-baru ni, okay? Like for example untuk ujian dia diperkenalkan ujian bertulis untuk students, okay? So it will be paired with their PBD lah. So di sini I have always seen because this is the batch of student that saya mengajar dari Form 1, Form 2, Form 3. Now they are in Form 4 lah. So these 3 years, I know that they can create amazing projects. Trust me. Memang almost the whole class can get TP6 for science, right? But they are weak in certain things. Okay, some of them they cannot, memanglah dia punya language. Adakah murid itu patut kena penalize, okay, in science sebab maths dia, sebab bahasa dia? No, it's not fair, It's really not fair. So murid-murid ini sebenarnya ada skill, ada kemahiran tu. Dia boleh proses, science proses skill dia ada, kebolehan dia untuk solve problem tu ada. But they have the language barrier, language problem for example. So language problem ini akan menyebabkan murid ini tidak boleh perform dalam paper. They cannot answer exam paper, trust me. The exam paper will always be very low mark. Tapi di TP dia dapat tinggi. So di sini bagi ibu bapa ataupun guru-guru yang rasa dia tak boleh tulis, maksudnya dia rendahlah markah. That is why dulu kita ada murid yang lemah tapi bila kat luar dia lebih berjaya dari murid yang so-called good result kat paper tu. So these are the things we are talking about. Betul tak? Setuju. Because these are the things yang kita sebenarnya kita nak celebrate. We want the kids to come to school. We want this kid to actually get something in school. School is not a painful experience, right? School is supposed to celebrate student. So di sini PBD sebenarnya merupakan salah satu langkah untuk kita memastikan inclusivity. How do I say that? Kita nak dia pembelajaran inklusif untuk semua murid. Alright? We want every murid, sama ada dia lemah atau pandai. Kalau dulu murid kelas A, murid kelas B. Why? We categorize them based on academically sahaja. Secara akademik semata-mata. Sedangkan kemahiran yang ada pada murid itu tidak pernah pun kita acknowledge. Trying to sum up my point. So the first point is about how we think that TP6 or TP1, TP2, TP3 are not realistic for everyone, sedangkan PBD yang mempunyai TP1 to TP6 ini celebrate the diversity of our students lah. Yang kedua, guru-guru oftentimes tidak percaya dengan diri dia dan lupa bahawa dia sebenarnya mempunyai autonomi sepenuhnya. Dan autonomi ini sekiranya digunakan dengan baik dan digunakan sepenuhnya akan memastikan kerja guru tu menjadi lebih mudah dan PBD ini sebenarnya boleh membantu cikgu-cikgu untuk have meaningful lessons and impactful lessons dengan murid-murid. And last one, PBD definitely is the best for now, definitely is the best way for us to use untuk stop this exam-oriented teaching and learning in classrooms lah.
So I think that's a little bit from my side our misconception tentang PBD and apa yang sebenarnya berlaku dalam kalangan guru-guru lah, and also of course ibu bapa. And I also want to add about yang berkenaan how students sometimes do not do well on paper, but in exams, in subjects other than exams, in matters in other than exams, they can do well. Sebab many times exams tu rasa high stakes. Bila benda tu berasa high stakes, dia akan menimbulkan tekanan. Okay, so not all students perform well under pressure kan. So PBD it feels very low stakes. Even kalau you buat, so I don't want to create this perception macam setengah cikgu kan dia rasa PBD ni susah sebab benda tu subjektif. Itu satu lagi. Sebab dia rasa PBD tu subjektif. Interpretation guru tu boleh pelbagai. Jadi saya sarankan pada cikgu-cikgu, kalau rasa macam you cannot evaluate that many students sebab guru elektif ke apa kan, tak ada masalah. You can do like orang kata something like exams, tapi it's very low stakes in class. Sebab macam cikgu-cikgu ni dia ada anggapan yang kalau buat PBD tu tak boleh ada pemberian markah. Boleh je. You punya worksheet tu kalau you buatlah per out of 10 kan. Out of 5. Lepas tu beri je lah markah. Lepas tu Lalu je buat. Nak markah sangat kan, jadi kita buat lah. It's okay. Yeah, exactly. Kalau rasa macam markah tu isn't Motivating it's easier for you to understand the student's level, no problem, letaklah markah. Tak ada masalah cikgu boleh letak je markah dekat worksheet yang cikgu buat dalam kelas tu. Cuma janganlah semata-mata worksheet yang ada markah, itu je. Lepas tu sebab dan benda tu pun sebenarnya more accurate representation of students performance level, sebab dalam kelas kita macam santai, relax, so students are not pressured to do anything. Lepas tu macam kita tak nak, sebab peperiksaan ni one major drawback with exams is that because it's so high stakes, what happens is that students will sebab saya ingatlah, sebab saya berada di dalam sistem zaman berinteraksi peperiksaan, and I'm sure it's the same for you Cikgu Anusra dan Cikgu Mimi. Kita akan hadam banyak-banyak buku teks, kita hafal itu ni, bila periksa kita muntahkan, and then after the exam kita lupa. Betul tak? Betul. Kalau demam hilang semua. Jadi hilang semua. Memanglah nampak skor dekat paper tu, tapi hakikatnya habis paper je terus hilang di bawah angin. Tapi kalau kita buat PBD, selalunya benda tu memang kita tengah laksana dalam kelas, and boleh ingat sebab benda tu bukan yang kita telan secara shortcut, faham tak? Fast track. Sebab benda-benda yang kita telan, hadam, rebus, bagi masuk dalam otak secara short term ni, itu yang jadi mudah lupa tu. Bila saya ingat balik projek-projek saya yang dibuat secara santai dalam kelas, aktiviti-aktiviti yang seronok, projek apa semua tu kan, sehingga kini saya dah umur 30 ni, I can still remember it very very clearly. Tapi benda yang saya duk hadam buku-buku rujukan yang saya hadam before the exam tu, satu apa tak ingat. Saya cakap terus terang. Benda tu sebenarnya kita kena ingat. Kita kena ingat the impact of our assessment experience in class 10 years from now. Kita jangan fikir pasal benda tu mana nak mudah untuk kita je. We think about what is the best possible experience that we can offer to our students. Betul tak? Saya nak satu. How about PBD ni bagi second chance untuk pelajar, macam dalam kelas dia tak dapat perform, and then kita bagi dia peluang untuk naikkan TP towards the end of the year lah. Kita still boleh bagi dia TP baik untuk that certain syllabus, macam certain bab kan, satu bab ni ada TP dia. So macam bagi saya PBD ni macam boleh bagi second chance untuk pelajar ni untuk upgrade dia punya TP baik untuk certain subject tu lah, certain syllabus. Maksudnya bukan satu kali exam tu, itu markah dia itulah tu. Ya, betul. Yes. Dia dapat TP2, mungkin dia tak perform untuk particular bulan tu kan, mungkin tak tahulah apa benda. But then dia kata, cikgu boleh tak saya nak buat semula, macam my part lah RBT,
dia kata dia dah buat semula reka bentuk makanan. Masa tu dia tak sempat buat, tak cantik lah apa kan. So kita bagi TP rendah lah sebab kita tengok effort dia pun kurang kan. So saya kata okay boleh. Asalkan masih lagi dalam sesi akademik yang sama, then why not kan. So itulah saya kata PBD ni boleh bagi second chance sebab itulah antara yang cikgu ni, cikgu-cikgu kita pun kata PBD ni dia macam bila orang tanya kan boleh buat sampai dapat TP3, boleh buat sampai TP4 pelajar ni. So dia kata PBD ni macam terlalu subjektif, susah nak jawab dengan pemantau. Kalau datang kenapa pelajar ni tak dapat TP3 sedangkan you boleh force dia, boleh guide dia untuk dapat lebih TP. Antaranya lah yang nak kata misconcept pun tak tahu, tapi itu lebih kepada macam mana kita nak encourage pelajar tu untuk dia upgrade sendirilah TP dia. So kita bagi dia second chance macam tu. Dia macam as if like pada pandangan saya Cikgu Mimi, as if allowing the students a second chance tu a bad thing tau. Saya tengok setengah cikgu, dia buat macam memberi peluang lain tu sesuatu negatif. Pada saya lah, you know, Dia tak adil dia kata kan. Benda tu tak adil. Oh tak. Kena bagi satu peluang dia barulah betul. Barulah penilaian sebenar. No, sebenarnya kalau kita translate dalam in real life pun banyak aspek dalam kehidupan kita we are not getting just one chance at this. We are continuously offered several chances to improve ourselves. Sama juga dalam PBD. Saya rasa kalau kita memberi peluang untuk murid sentiasa upgrade kerja dia orang, that is actually very motivating. Yeah, exactly. Dan kita build diorang punya confidence, kita build diorang punya peribadi kan. Betul. Macam nak buat lebih. Betul. Saya rasa PBD ni I guess I was thinking about bila cikgu maybe disagree. Okay, for example murid tu dia tak dapat TP2. Kita buat sampai dia dapat TP2. Mungkin pemahaman dia ialah kita drill dia dengan certain TP. Sebenarnya itu kan the exact thing yang sebelum ni berlaku exam. So you give worksheet, you keep doing sampai you boleh capai TP2, TP3 kan. Benda tu salah kan. Sedangkan PBD ni dia akan ada pelbagai TP2 in every chapters. betul. Bukan Means- semua terus kan. Correct. Sometimes murid tu, for example like murid saya, dia mungkin rasa elektrik ni susah. So maybe TP3 dalam topik elektrik tu susah. Tapi maybe TP3 dalam food dia senang. Semua boleh dapat TP6. Betul. Macam saya ingat macam kita buat project based learning, okay, murid saya kena create menu, then kena come with calorie value semua tu, then kena masak, kena reka cipta satu menu baru. So murid suka masak, suka makan, right? And suka nak share benda macam ni. Kan. Everyone will be getting TP6. Betul. Nah, diorang showcase diorang punya hasil. Correct. Tu dapat membimbing everything tu kan. Tapi the same student probably dia dapat TP3 je kat elektrik, for example. The same student kan. So you need to say, are you telling me that this is wrong? Betul. And this is also another advantage over exam. Sebab kat exam tu markah dia untuk kesemua kan. Yes. Dia bukan by parts. It's a summary of all the topics. Tapi with PBD you can do it for a particular skill, a particular bidang. Sebab kalau untuk English skill, untuk seni bidang, I'm not quite sure about science and RBT. Tapi you know, there's a sub-component that students can achieve. Kan, jadi murid boleh tahu dia mana punya kekuatan kat mana, dia punya kekurangan kat mana. Kalau dalam exam dia tak tahu dia tu power writing ke, power reading ke, there's no way to know. So they will find their passion sebenarnya. They will find their interest sebenarnya through this PBD. So cikgu kena bagi peluang lah untuk murid tu cuba. Betul. Like macam I have a kid yang I think I rasa zaman exam dulu kan. Kalau for English, there are kids who, because I'm teaching in Putrajaya, so I've got quite a number of kids who can speak fluently because they speak English at home. And the conception with these kids adalah because they speak good English at home, there's no aspect to them to improve anymore sebab they are already good at speaking kan. Tapi with this PBD, what I understand is that okay, there are some kids who can speak very well, tapi when it comes to writing, there are so many still aspects that they can improve tau.
Jadi kat situ tak adalah murid dia rasa macam dia dah maximum level dah. Oh, rupanya okay, maybe I am a very fluent speaker, but with writing there's still things that I need to top up, to something that I can make better, things like that. So yeah, I absolutely love like the concepts behind PBD on how it can actually encourage and motivate kids to do better instead of the other way around. Sebab ada yang rasa PBD ni demotivating kan. I think that if you do it with the right approach, definitely is more motivating than even exams. Kena start dengan cikgu lah kan. Cikgu lah kena ada. Betul. Yes. Ya, kita kena ada. Kita kena eksperimen lah. It's not just like macam we have suggestions. All of us 3 teachers, we have our suggestions that work for us. Tapi maybe you have to experiment with something that works for you. There's no kata one size fits all kind of answer. You have to experiment. Sebab, like for example, with my kids, I can give them certificates and stickers, and that can already motivate them to do better. But for you, maybe you have to do something different to motivate them. Sebab itu semua lain-lain kan. Betul. So I think we kind of like sudah nicely ceritakan sedikit all the misconception. Maybe listeners out there, kita mungkin termiss anything that you would like us to, address in our next podcast. Tapi for today, I think Cikgu Sofia, Cikgu Bibi and I have kind of like encapsulated our understanding about, what we think is some of the misconceptions from our experience and perspectives. Right, Cikgu Sofia, Cikgu Mimi? Betul. And kalau cikgu-cikgu yang mendengar ni rasa macam there are certain problems that we have not quite touched on, and there are certain struggles that you are facing whilst doing PBD ni, what I do suggest is, because this is going to be shared on YouTube, I want you to just post your comment in the comment section, tulis je komen apa-apa cikgu, dan insyaAllah sekiranya ada peluang kita akan jawab pula berkenaan cabaran dan solusi berkenaan PBD. There's going to be a part 2 to this podcast. So exciting. Namun kat situ kita akan buat sikit slot untuk menjawab soalan ke maybe? Betul. Mana-mana sebab saya faham yang I think it's very important for us to emphasize that when we are talking about PBD, we are not diminishing ataupun minimizing the struggles that comes with PBD. We do understand sebab we are also teachers. I would be lying if I say that I do not struggle at all with PBD. I have come to accept every aspect of PBD. Definitely, I think that there are certain aspects of PBD that can be improved. There are certain things that ministry could be doing to make the experience better for us teachers. Definitely. Tapi for me, kita kena juga fikirkan what is it that we can do within our own capacity to make this experience both better for us teachers and also for our students. Betul. What we can do for our parts kan, instead of tunggu benda berubah, dan apa yang kita boleh bantu atau apa yang kita boleh improve. Macam itulah, maksud kita keep on eksperimen dengan kita punya cara sebenarnya. So mana cara yang terbaik, then we go. Macam kita pilihlah cara tu. That's the best kan. So we'll be sharing a lot of this solution in our next podcast. Betul. And sebenarnya kalau cikgu-cikgu pun ada solusi cikgu sendiri, boleh juga letak dekat komen. Kita boleh bacakan kan? Biar semua orang dapat. Sebenarnya kita ni kekurangan sharing. Kita betul, setuju. Why not? Kita sahaja tak semestinya yang kita buat tu betul. Kalau mungkin orang kata idea dia okay, dan kita upgrade. Betul. Kita tak boleh nak upgrade. Cuba bayangkan kalau saya sebagai cikgu bahasa Inggeris, saya kongsikan satu pendekatan PBD yang very effective for English teachers. Lepas tu all subject teachers share the same thing. Imagine what kind of experience, what improved experience that we are going to have this year kan. Kalau semua subjek, sebab saya ada setengah pendekatan saya tak sesuai untuk subjek lain. Tapi kalau kita hidupkan budaya perkongsian tu, saya rasa memang inilah maju cemerlang lah PBD ni kan. Mesti it's not about PBD je, it's about the whole education system dalam Malaysia. Sebab kita, bila kita kekurangan sharing, maksudnya kita
tak ada orang tak nampak, lagi-lagi yang cikgu baru ke, kita tak boleh kata cikgu baru tu tak tahu, mungkin dia orang lagi banyak tahu tapi dia malu nak share sebab saya baru setahun jagung, let's say lah kan, ataupun orang kata saya ni penyapu baru, semua orang kata memanglah penyapu baru, memang sentiasa bersemangat, tapi itulah sebenarnya yang kita nak. Sebab kita bila kita dapat idea, barulah kita boleh buat sesuatu kan. And then the dominoes effect tu memang sangat ada. Maksudnya memang bila kita buat something, orang follow and upgrade, improve, whatever, and then benda tu yang akan jadi make the things bigger, better, and memang best lah. Macam tu. To be the better lah, better in our education system. Betul, setuju Cikgu Mimi. I think we all kind of agree to sign off for today and see everyone, our listeners, in our next podcast. Yeah, thank you so much for listening. Yeah, thank you. Bye-bye. Tolong komen supaya kita boleh baca dan kita boleh maybe respond. Betul. Right? Bye. Right. Bye. Signing off. Signing off. Bye. Bye.